Tuan Dipertua, jawapan saya kepada soalan nombor 2 daripada Yang Berhormat Besut. Jawab Datuk, betul tu. Kementerian Dalam Negeri selaku kementerian yang menarjui aspek keselamatan dalam negeri mempunyai peranan yang amat penting untuk menyediakan platform yang selamat dan aman bagi menyokong pembangunan negara berlandaskan nilai, ihsan, kesejahteraan, keyakinan dan kemampanan bagi memastikan agenda Malaysia Madani tercapai. Sehubungan dengan itu, Kementerian memandang serius mengenai kes jenayah yang melibatkan pemberian wang tanpa lesen atau dikenali sebagai along yang semakin berluasa di negara ini buat masa ini. PDRM melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam membeteras kegiatan along. Along ini merujuk kepada orang persorangan atau kumpulan yang menawarkan pinjaman keuangan secara haram pada kadar faedah yang tinggi kepada mangsa. Bagi membeteras dan mengekang kegiatan along, PDRM telah mengambil tindakan antaranya termasuklah menjalankan operasi secara berterusan melalui Op Watcher bagi mematah sindiket-sindiket along. Tumpuan operasi ini adalah untuk mementeras ahli-ahli sindiket secara menyeluruh yang terlibat dalam pemberian pinjaman wang tidak berlesen seperti aktiviti pemungut hutang, pengedaran risalah, poster, kad pinjaman atau spanduk berkaitan promosi atau iklan pinjaman wang. Operasi ini juga akan mementeras individu yang memberi atau meminjam kad ATM, akaun bank kepada individu lain bagi tujuan yang menyalahi undang-undang. Bagi individu atau kumpulan yang melakukan kesalahan-kesalahan berikut, siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjaman Wang APPW 1951 dan Seksyen 29AA Akta Pemberi Pinjaman Wang APPW 1951. Dan untuk makluman, sebanyak 734 operasi telah dijalankan di bawah Op Watcher sepanjang tempoh Januari hingga Ogos 2023 di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, seramai 898 orang telah ditangkap dan sebanyak 196 kes telah dibuat tuduhan. Selain itu, kita bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan bertindak menurunkan iklan-iklan pinjaman wang, meminta bantuan pihak SKMMM untuk memadam iklan-iklan pinjaman yang tidak berlesen di internet serta di laman sosial dan mengesan alung melalui pelbagai sumber termasuk nombor telefon yang tertera pada iklan. Pihak polis juga menjalankan kerjasama dua hala dengan pihak telco SKMMM untuk membantu dari segi mengesan lokasi suspek. Kegiatan alung tidak berlesen masih berluasa adalah disebabkan permintaan daripada masyarakat dan tawaran daripada alung yang lebih mudah dan senang daripada pinjaman yang ditawarkan oleh institusi perbankan dan institusi kewangan yang berlesen. Hal ini disebabkan oleh kesukaran dihadapi oleh masyarakat untuk meminjam daripada institusi perbankan dan institusi kewangan berlesen. Maka kegiatan alung berluasa. Untuk rekod, pada tahun 2021 dilaporkan 1000 kes tangkapan. Kita buat lebih daripada 1067 kes di bawah Seksyen 5/2 APPW dan Seksyen 29AA APPW. 2020 jumlah kes 1009, tangkapan kita buat juga 1262. Terima kasih. Besut. Terima kasih, Menteri. Soalan saya, kita lihat sekarang kos sara hidup yang agak tinggi, harga barang pun tak turun-turun dan kerajaan pun menafikan ada Terus kepada denial soalan. syndrome. Tak nak beritahu cara nak Terus bendung kepada soalan. sedikit. Jadi kemudian menyebabkan rakyat ni dia terhimpit dengan keadaan yang berlaku, dia terdesak untuk meneruskan kelangsungan hidup. Menyebabkan mereka cenderung untuk membuat pinjaman daripada alung. Sebab mengikut satu rekod menunjukkan bahawa antara September 2022 hingga Mei 2023 terdapat sejumlah 32,880 kes direkodkan membabitkan kadar faedah
hampir 10 bilion. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah yang diambil untuk membendung perkara ini berterusan? Terima kasih. Tuan Ketua, memang kita menyedari bahawa berlaku banyak kes yang melibatkan Along ini dan kita melaksanakan pelbagai kaedah dan pendekatan untuk memastikan masalah ini dapat ditangani dengan baik. Satu daripada kaedah yang kita buat ialah kita meningkatkan keupayaan PDRM untuk menangani isu ini, termasuk penggunaan teknologi melalui sosial media dan sebagainya. Kerana kita sedia maklum bahawa Along dia sudah berubah. Kalau dulu mereka mengiklankan dengan menampal poster-poster di stesen bas atau di kawasan-kawasan awam, tetapi ketika ini sudah beralih menggunakan laman sosial media. Oleh kerana itu kita meningkatkan keupayaan kita dan sebab itu kita ada di bawah bahagian siasatan jenayah komersial, kita ada bahagian korporat jenayah korporat kewangan, jenayah cyber. Keupayaan kita tingkatkan di situ. Di samping kita juga mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perubahan dan Kerajaan Tempatan untuk tersebut. Dan dalam pada itu juga di Kementerian Perubahan dan Kerajaan Tempatan kita memang ada dipanggil Ketua Bahagian Cawangan Siasatan Pemantauan yang kita tempatkan pegawai kita di Kementerian berkenaan untuk membantu Kementerian berkenaan. Dan sudah tentu kita meningkat kesedaran awam untuk memastikan supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan pinjaman ini diteliti dengan betul. Untuk makluman yang berhormat, kita ada app Semak di portal Semak Mul dipanggil. Mana-mana individu yang ingin buat pinjaman, sila buat semakan di laman website yang kita ada. Di situ tertera. Maknanya dia nak buat pinjaman, dia tengok kalau ada nama-nama yang disenari hitam situ, makna jangan kita berusaha dengan pihak berkenaan. Tapi ini bukan bermaksud bahawa kita galakkan pinjaman. Tapi jika mereka yang memang memerlukan membuat semakan di laman web yang kita buat, satu. Dan sudah tentu daripada itu juga kita membuka seluas-luasnya aduan-aduan untuk membuat laporan-laporan bagi tindakan-tindakan kita ambil dengan baik dan besar. Terima kasih. Tamping. Sorry. Tamping. Masalah berkaitan pinjaman wang daripada Along ni boleh dikatakan tak ada penghujungnya. Hal ini kerana masih terdapat lagi individu selaku peminjam yang berbuat demikian. Meskipun telah berulang kali diberikan peringatan dan mereka juga turut sedar akan risiko yang bakal dihadapi. Soalan saya, adakah terdapat sebarang bentuk bantuan perlindungan yang boleh ditawarkan oleh kementerian terhadap individu-individu yang telah terlanjur dengan masalah Along daripada terus diperlakukan dengan kejam? Dan adakah kementerian berhasrat untuk mempertimbangkan agar satu unit khas ditubuhkan di bawah PDRM supaya dapat menjadi perantara atau perunding untuk mencapai kata sepakat antara Along dan peminjam? Saya berharap perkara ini dapat dipahalusi agar anak beranak, adik-beradik dan kaum keluarga terdekat si peminjam tidak terheret sama termasuk besut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tampin, Tuan Ketua. Kita sedar bahawa isu Along ini sangat besar dan tentu mencabar untuk kita tangani. Bagi pihak polis, kita akan menjalankan siasatan di bawah beberapa undang-undang, utamanya Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, Kanun Kesiasaan dan Akta Kesalahan Kecil. Maknanya pada mereka yang terlibat, kita menggunakan akta-akta ini untuk membuat siasatan dan tentunya memberi perlindungan yang sebaiknya. Jika mangsa dia tampil membuat laporan kepada pihak polis akan beri khidmat nasihat dan bantuan yang sewajarnya mengikut kes-kes yang dilaporkan. Dan pihak polis tidak memberi sebarang bentuk bantuan perlindungan khas, tetapi hanya bertindak pantas sekiranya peminjam-peminjam diganggu, pemberi pinjaman wang melakukan perkara-perkara yang menyalahi peraturan-peraturan. Apapun yang saya nak sebut sini bahawa pihak polis akan bertindak pantas dan sentiasa memberikan kerjasama yang baik kepada mana-mana pihak yang terlibat dalam soal ini.
Dan sebab itu saya nak sebut bahawa pihak polis memandang serius pemalasan ini dan kita sentiasa menganjurkan taklimat, memberikan ceramah kepada masyarakat untuk mengelakkan mereka terlibat dengan jenayah ini dan kita menyediakan pelbagai saluran-saluran yang terbaik kepada rakyat untuk membuat laporan dan untuk memberi maklumat pada pihak berkuasa bagi tindakan-tindakan diambil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Kepala Ketua Yang Berhormat Kapa, soalan ini merujuk kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Utara yang berada di bawah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. Pada masa ini, IPD Kelang Utara beroperasi di bangunan rumah kedai yang disewa dengan keluasan 2,624 meter persegi sejak tahun 2010. Kerajaan telah meneruskan projek pembinaan IPD Kelang Utara di bawah Running Plan Pertama Rancangan Malaysia ke-11 tahun 2016 dengan kos keseluruhan projek berjumlah RM159.31 juta. Projek ini dilaksana di atas tapak seluas 7.99 hektar lot 66029 Taman Sungai Kapar Indah, Mukim Kapar, daerah Kelang dengan penjawatan seramai 532 orang dan diketuai oleh Ketua Polis Daerah berpangkat Assistant Commissioner Polis ACP. Pada masa ini, kerja-kerja di tapak yang telah 100% siap melibatkan kerja-kerja pembulaan cerucuk, ujian beban dikekal, ujian penganalisis pemacu cerucuk. Manakala kerja-kerja penanaman cerucuk kekal sedang dilaksana, melibatkan peratusan kemajuan fizikal projek adalah 46%. Berbanding jadual melibatkan 5.23%. Kelewatan semasa berpunca daripada kelewatan subkontraktor piling memulakan kerja-kerja cerucuk awalan. Namun demikian, kelewatan tersebut jangka dapat diatasi dengan pertambahan bilangan mesin piling untuk kerja cerucuk. Kerja-kerja cerucuk kekal telah mula dilaksana pada 26 Ogos lalu dan kerja-kerja pembinaan dijadual siap pada pertengahan September 2025. Untuk makluman, cawangan kerja keselamatan Jabatan Kerja Raya bertanggungjawab memantau pembangunan projek di lapangan di peringkat Kementerian Dalam Negeri. Status kemajuan projek dipantau secara bulanan oleh Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian yang bersedia setiap sebulan sekali. Untuk soalan kedua, Yang Berhormat, menepati agenda Malaysia Madani teras kedua iaitu reformasi institusi dan tata kelola. Ia akan memupuk integriti di warga PDRM. Dalam pastikan integriti dan komitmen warga PDRM sentiasa dalam keadaan terbaik, Yang Berhormat, saya minta masa sikit sebab dua soalan. Pelbagai mekanisme telah dilaksana seperti memperkasa peraturan 3C, peraturan pegawai awam, kurungan kelakuan dan tata tertib 1993 dalam meningkatkan ketegasan dan penyeliaan menggunakan kaedah close monitoring. Penekanan ini adalah bagi memastikan agar semua warga PDRM faham dan menghayati the spirit of PPPA 1993 sebagai mekanisme check and balance dalam menangani pelbagai isu berkaitan integriti dan soal laku. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi tempoh Januari 2014 sehingga Ogos 2023, maknanya 9 tahun, sebanyak 43,824 aduan telah diterima oleh cawangan pengaduan awam, Jabatan Integriti dan Pengurusan Standard JIPS Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman daripada pelbagai saluran seperti hadir secara bersemuka melalui panggilan telefon, email, fax, surat, laporan polis, sistem pengurusan aduan awam Polis Diraja Malaysia, akhbar, sosial media dan aduan luar seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suhakam, Suruhanjaya Integriti, Agensi Penguasaan, Biro Pengaduan Awam dan sebagainya. Sepanjang tempoh Januari 2014 hingga Ogos 2023, Yang Berhormat, sebanyak 19,648 kertas siasatan tata tertib KST telah dibuka atas pelbagai kesalahan di mana 18,448 atau 93.89% KST telah selesai, manakala 1,200 atau 6.11% masih lagi dalam siasatan.
Bagi tempoh Januari 2014 hingga Ogos 2023, seramai 14,572 orang pegawai polis telah dikenakan tindakan hukuman tak tertib. Kesalahan tertinggi yang dilakukan oleh pegawai polis adalah kesalahan pelanggaran integriti, yakni kejujuran dan ketulusan, yang melibatkan seramai 12,899 orang pegawai bersamaan dengan 88.51%. Dalam hal ini, pegawai penyelia bertanggungjawab menjalankan kawalan dan pengawasan tak tertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan sesuai seberapa segera yang mungkin bagi pelanggaran peraturan yang dilakukan. Pegawai lebih kanan turut bertindak sebagai penyelia bagi mengekal integriti dan disiplin yang tinggi di kalangan pegawai dan anggota PDRM. Untuk makluman yang berhormat, tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal dalam membuat penyeliaan turut dilaksanakan sekiranya terdapat pegawai di bawah seliaan terkesan melakukan pelanggaran atau terlibat dalam kegiatan jenayah, penyalahgunaan dadah, rasuah dan salah laku lain. Peranan penyelia turut bertindak sebagai pembimbing, fasilitator dan role model secara langsung kepada pegawai yang diselia ke arah pelaksanaan tugas yang lebih menepati kehendak pasukan. Akhirnya, mekanisme kawalan dalaman PDRM sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa agar terus kekal relevan dalam keadaan semasa dalam pastikan pelanggaran salah laku ini ditangani dengan lebih baik dan berkesan. Terima kasih, Hormat. Kapa. Terima kasih Malam Speaker. Terima kasih Malam Menteri. Soalan tambahan saya. Seperti yang saya sebutkan dalam soalan asas, Kapar ini adalah kawasan yang mencabar bagi PDRM. Soalan saya, berapakah jumlah kepakaran dan anggota yang berpengalaman untuk mengendali persisiran pantai? Macam Pulau Ketam itu adalah pulau yang terdedah kepada bot-bot antarabangsa dan sebagainya. Kedua, adakah kementerian telah meneliti dan menyediakan keperluan kritikal pasokan polis marine PPM termasuk memastikan aset yang mencukupi seperti bot bersaiz besar, bukan bot biasa, yang berkeupayaan well equipped dengan izin seiring dengan cabaran memantras jenayah rentas badan, khususnya membabitkan perairan negara termasuk ops kontraban. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Apapun Kementerian Negeri, khususnya PDRM, sentiasa peka dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan berlaku. Dari masa ke semasa, berasaskan perubahan tersebut, kita sentiasa meningkatkan keupayaan dari segi kecekapan pegawai, profesional pegawai dan sebagainya, termasuk meningkatkan aset-aset dari masa ke semasa. Ia sedang dan berterusan dilakukan. Untuk menjawab secara detail pertanyaan Ibu Mak tadi, pada masa ini, kekuatan pasukan polis yang melaksanakan penugasan di IPD Kelang Utara adalah seramai 622 orang, terdiri daripada 55 pegawai dan 567 anggota yang diketuai oleh seorang ketua polis daerah berpangkat Assistant Commissioner Police ACP. Dalam masa yang sama, pasukan polis turut mempunyai kekuatan 120 orang, terdiri daripada 9 pegawai dan 111 anggota daripada Markas Operasi Polis Marine PPM Wilayah 1 Pelabuhan Kelang yang diketuai oleh seorang pegawai pemerintah berpangkat Deputy Superintendent Polis DSP. PPM Wilayah 1 disokong dengan kekuatan 10 buah bot peronda yang diguna untuk mengawal kawasan perairan negara di sektor rendaan Sungai Besar, Selangor hingga Kuala Sepang, Selangor, termasuk di Pelabuhan Kelang dan Pulau Ketam. Apapun, kita sentiasa meningkatkan keupayaan kita termasuk melakukan tugasan dengan kerjasama pelbagai agensi dan pihak lain bagi mengawal perairan negara, terutama di Pelabuhan Kelang yang sibuk. Terima kasih. Cedutong. Terima kasih, Timbalan Speaker. Timbalan Menteri, saya merujuk kepada soalan asas 6A, soalan pertama, lock-up dan quarters. Soalan saya, adakah kerajaan mempunyai cadangan ataupun rancangan untuk memantau, menyelia pembinaan quarters yang baru, pertamanya. Keduanya, quarters-quarters yang telah pun dibina bagi anggota-anggota polis. Saya memberi contoh. Di kawasan Jelutong. Ringkaskan soalan. Ya, terima kasih, Timbalan Speaker. Di kawasan Jelutong, saya mempunyai sebuah balai di mana di hadapan balai ada quarters di mana hanya ada satu bilik sahaja untuk anggota polis. Ini adalah quarters yang paling tua di Malaysia.
Bayangkan anggota polis yang terpaksa hidup dengan keluarga dengan satu bilik sahaja. Dan saya telah membangkitkan perkara ini beberapa kali. Saya mohon jawapan daripada Timbalan Menteri kalau boleh memberi penjelasan mengenai perkara ini. Adakah kerajaan mempunyai apa-apa rancangan? Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Ketua, secara spesifik berkaitan dengan balai berkenaan, saya akan beri secara bertulis. Tapi secara umumnya, saya ingin sebut bahawa memang ketika ini Kementerian Dalam Negeri, PDRM, memang sentiasa memberi keutamaan kepada meningkatkan fasiliti, kemudahan-kemudahan di balai-balai polis, termasuk rumah kediaman. Malah kita ingin nyatakan bahawa komitmen kita sangat tinggi, terutama sekali menyelesaikan isu termasuklah isu-isu kecil pun. Misalnya baru-baru ini di perjumpaan bersama dengan PGA di PGA Kulin yang amat berhormat Perdana Menteri telah meluluskan sejumlah lebih kurang 200 juta ringgit untuk menyelesaikan isu-isu sebagaimana dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Maknanya tumpuan kita bukan hanya kepada usaha untuk meningkatkan upaya berskala besar, tapi isu-isu kecil yang perlu diberikan perhatian khusus, terutama sekali memastikan kediaman, tempat kerja yang baik. Namun demikian, kita sedar bahawa dengan kekangan kewangan, kita memberi fokus kepada projek-projek yang perlu didahulukan. Namun, kita punya komitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan berlaku. Terima kasih.